Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita hari ini adalah bertajuk penyerapan, serap sedikit atau banyak. Pelajaran kita yang lepas, kita telah mempelajari bahawa terdapat dua jenis objek, iaitu objek yang boleh menyerap air dan objek yang tidak boleh menyerap air. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar mengenai objek yang boleh menyerap air, sama ada boleh menyerap air yang sedikit atau banyak. Okey, murid sekalian diminta membuka buku teks muka surat 52. Mari uji. Alat dan bahan yang diperlukan ialah, pertama ialah bika, 3 silinder penyukat, air berwarna, kain lap, kertas tisu dan kapas muka mestilah berada pada saiz yang sama, penyepit dan sorong turas. Okey, kita lihat gambar ni. Okey, pada air berwarna, okey, ada 3 silinder penyukat bersama dengan corong turas, di mana pada bika tersebut kita akan masukkan kain lap, kertas tisu dan kapas muka pada saiz yang sama. Kita teruskan dengan langkah-langkah uji kaji. Langkah pertama, kita rendamkan kain lap, kertas tisu dan kapas muka di dalam bika yang berisi dengan air. Selepas kita biarkan selama 20 saat, kita keluarkan ketiga-tiga objek tersebut dan perah air ke dalam silinder penyukat dan kita lihat isi padu air yang dapat diserap oleh ketiga-tiga objek. Okey, daripada eksperimen yang dijalankan, kita dapati kain lap mempunyai paras air yang paling tinggi. Seterusnya, kertas tisu dapat menyerap air dengan kadar yang rendah, manakala kapas muka dapat menyerap air pada kadar yang sederhana. Berdasarkan kepada pemerhatian bagi langkah yang ketiga, kita dapat nyatakan objek yang menyerap air paling banyak ialah kain lap. Manakala objek yang menyerap air yang paling sedikit ialah kertas tisu. Soalan yang kedua, susunkan objek tersebut mengikut keupayaan menyerap air secara urutan menaik. Okey, maksud secara urutan menaik akan bermula dengan objek yang menyerap air paling sedikit, diikuti dengan yang sederhana dan akhirnya objek yang dapat menyerap air yang paling banyak. Okey, kalau kita lihat objek yang menyerap air yang paling sedikit adalah kertas tisu. Seterusnya ialah kapas muka. Dan yang menyerap air yang paling banyak adalah kain lap. Baiklah, murid-murid diminta membuka buku aktiviti muka surat 53. Kita akan membincangkan tajuk uji objek dengan air. Jadi kita lihat soalan. Alia telah menjalankan aktiviti untuk menguji keupayaan menyerap air terhadap 3 jenis objek. Jadi 3 jenis objek yang digunakan, yang pertama ialah kertas sebak. Kertas sebak ini adalah kertas majung yang biasa digunakan di sekolah ya. Kertasnya berwarna putih. Seterusnya ialah berbola kapas dan kad manila.
Jadi ketiga-tiga objek tersebut akan direndamkan ke dalam bika yang berisi air pada jumlah yang sama. Okey, kita masukkan kertas sebak, berbola kapas dan kad manila ke dalam air. Okey, kita masukkan kertas sebak, berbola kapas dan kad manila. Lepas tu kita bawa keluar. Dan rendam untuk beberapa saat. Kita bawa keluar kertas sebak, berbola kapas dan kad manila. Dan kita lihat paras air yang tinggal selepas kita keluarkan objek tersebut. Okay, kita dapati kertas sebak, isi padu air dia sampai sini. Bola kapas meninggalkan paling sedikit air dan kad manila meninggalkan air yang paling banyak. Okay, ini menunjukkan bahawa berbola kapas paling banyak dapat menyerap air, diikuti dengan kertas sebak dan akhirnya ialah kad manila. So kad manila ni dia paling sikit menyerap air, menyebabkan dia meninggalkan air yang paling banyak di dalam bika. Berdasarkan daripada uji kaji yang telah kita bincangkan tadi, okey, kita jawab soalan Okay, soalan yang pertama, objek manakah yang paling banyak menyerap air? So, objek yang paling banyak menyerap air ialah objek yang mempunyai paras air yang paling sedikit ditinggalkan di dalam bika. Okey, daripada ketiga-tiga objek tu, yang paling sedikit ialah berbola kapas. Okay, kita tulis jawapannya berbola kapas. Okay, soalan yang kedua. Objek manakah yang menyerap sedikit air? Okay, daripada uji kaji itu kita nampak objek yang menyerap sedikit air akan meninggalkan paras air yang banyak atau jumlah air yang banyak di dalam bika. Maknanya dia dapat serap sikit je. Bila objek itu kita bawa keluar, masih banyak lagi air yang tertinggal di dalam bika. So, antara ketiga-tiga objek ni, yang menyerap paling sedikit air adalah kad manila. Okay, kita tulis kad manila. So, kad manila ni menyerap sedikit air. Okay, kita lihat soalan ketiga. Susun objek mengikut keupayaan menyerap air secara menaik. Okay, maksud keupayaan menyerap air secara menaik ini ialah kita akan susun objek bermula dengan objek yang serap air sikit saja. Diikuti dengan sederhana dan akhirnya objek yang menyerap paling banyak air. Okay. Objek yang menyerap paling sedikit air ialah objek yang dia tinggalkan air yang banyak di dalam bika, iaitu kad manila. Okey, lepas tu yang sederhana ialah kertas sebak. Seterusnya, objek yang menyerap paling banyak air adalah berbola kapas. Soalan yang keempat, tanya, susun objek mengikut keupayaan menyerap air secara menurun. Okay, kalau secara menurun ni, kita akan bermula dengan objek yang menyerap paling banyak air. Diikuti dengan sederhana dan akhirnya yang paling sedikit. Sebab itu dipanggil menurun. Yang banyak kepada yang sedikit. Okay, kalau objek yang menyerap air paling banyak adalah berbola kapas, diikuti dengan kertas
Sebab dan yang paling sedikit menyerap air adalah kad Manila. Okey, murid-murid sekalian, apa yang kita belajar hari ini ialah objek yang boleh menyerap air, tetapi setiap objek mempunyai kebolehan untuk menyerap air yang berbeza-beza. Ada objek yang boleh menyerap air dengan banyak seperti kain lap ataupun berbola kapas. Ada objek yang dapat menyerap air yang sedikit seperti kad Manila. Jadi cikgu harap murid-murid semua dapat faham pelajaran hari ini. Sekian, terima kasih.